وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli Tuan Kuasa Surah, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat sedang pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dan limpah dan kurnianya di zona Allah taala masih lagi diberikan oleh Allah taala dengan dua nikmat yang sangat bernilai, nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa juga akan nikmat-nikmat yang lain yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka carilah bekalan yang sebanyak-banyaknya sementara kita masih lagi hidup, sebelum kita bertemu dengan Allah taala. Dan jadilah manusia yang senantiasa ingat akan mati. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut. Nabi sebut orang yang cerdik di kalangan kamu adalah orang yang senantiasa muhasabah dirinya dan melakukan amal pekerjaan di dunia ini sebagai persiapan untuk dia bawa bekalan selepas dia mati. Sebab itu, marilah sama-sama kita merebut peluang ini sementara kita masih lagi hidup. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, hayataka qabla mautik, masa hidup kamu sebelum kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Dan pada malam ni kita dah masuk malam ke 18. Hari ni 17 Syaban. Bermakna berbaki lagi pada kita dalam beberapa belah hari lagi, lebih kurang seminggu lebih lagi, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada malam ni juga kita berada majlis ilmu. Semoga majlis yang kita adakan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan berkati majlis kita insya-Allah. Dan hamba rasa terujalah pada malam ni. Ingat ke salah surah tadi. Jadi alhamdulillah nampak menapa ni perubahan. Maksudnya perubahan bukan masuk dulu dok molek, maksudnya orang panggil renovation yang dibuat semata-mata hamba yakin untuk tujuannya untuk keselesaan jemaah, dan dalam masa yang sama membuka ruang dan juga peluang untuk orang memberi infak ataupun berwakaf. Andai kata kalau dakwah gini, mungkin orang tak tahu nak sedekah mana contohnya. Ada tapi tak tahu banyak mana. Tapi alhamdulillah dengan inisiatif yang dibuat, maka ianya bukan sahaja memberikan keselesaan, bahkan ianya juga akan memudahkan ataupun memberi peluang kepada orang ramai untuk memberi infak. Dan insya-Allah lebih-lebih lagi kita dalam bulan Syaban ini, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memperbanyakkan amalan lebih daripada bulan-bulan biasa. Dan sampai itu juga bila mana tibanya bulan Ramadan, lagi banyak Nabi buat amal. Sebab itu insya-Allah mungkin ada lagi benda-benda yang belum mencukupi untuk menyiapkan surah ni contohnya. Maka bulan ni kita sama-samalah mengeluarkan harta kita untuk berwakaf
Kerana pahala wakaf inilah yang dinamakan sedekahun jariyah. Pahala yang berpanjangan walaupun kita mati dah. Cuba bayangkan, contoh kita dermakan sebit semit dan seumpama dengan dan dia menjadi orang panggil daging, atau kita panggil istilah kita daging lah, jadi darah daging ataupun jadi sebati. Bila buat sehinggalah akhirnya itu dengan hasil saham yang kita berikan itu walaupun sedikit, tetapi akhirnya dapat menyiapkan surau ni, maka ianya dikira pada sedekahun jariyah. Walaupun kita mati dah, pahalanya tetap berpanjangan berjalan insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, oleh sebab kita dah dekat dah nak masuk bulan Ramadan ni, sukalah sama-sama insya-Allah pada malam ni kita mengulang kaji sedikit tentang ibadat puasa. Yang mana ibadat puasa ini, seperti mana kita tahu, ianya adalah salah satu daripada rukun Islam. Puasa ni ianya adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap kalimah syahadah. Yang kedua, solat. Kemudian yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, bayar zakat. Yang kelima, menunaikan haji. Jadi puasa ini salah satu daripada rukun Islam, menandakan bahawa ianya ada satu ibadat yang sangat penting. Maknanya kalau orang tinggal hak ni, maka tidak lengkap agamanya. Bahkan kalaulah ditinggalkan kerana tidak wajib, mengatakan tidak wajib, maka boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Kena ingat tu. Kalau kata mayat puasa menderau, daya puasa ada wajib pun, maka boleh menyebabkan jatuh murtad. Ingat molek tu. Kalau jenis dok puasa jenis malas, boleh tahan lagi, boleh wakil lah. Bukan maksudnya dok dosa, tapi doklah siapa terkeluar daripada agama. Bila sebut puasa-puasa ni, maksud dia apa? Puasa tu apa? As-siyamu tu maksud dia apa? Shoma yasumu. Puasa ni maksud dia adalah dari segi bahasanya menahan diri dari sesuatu. Puasa-puasa ni dari segi bahasa maksudnya ada menahan diri daripada sesuatu perkara. Bila sebut puasa ni maksudnya menahan diri daripada sesuatu perkara. Contoh kata dah main bola, tak main bola berpuasa tu, main bola. Maksudnya kita tahan diri daripada main bola. Itu dari segi bahasa. Maksud puasa ni dari segi bahasa Arabnya maksudnya menahan diri daripada sesuatu perkara. Manakala dari segi istilah, ini sebagai ulang kaji lah deh. Dari segi istilah maksudnya al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'i syamsi ila ghurubi syams. Itu maksudnya menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa, mulai daripada terbitnya fajar sehinggalah terbenam min tulu'il fajri ila ghurubi syams, iaitu bermula daripada terbitnya fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Takrif dia al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa bermula daripada terbitnya fajar, mula masuk subuh, sehinggalah terbenamnya matahari dengan niat dan syarat yang tertentu. Jadi maksudnya tahan diri daripada ataupun melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa, start daripada subuh, masuknya waktu subuh sehinggalah terbenam matahari dengan niat dan juga syarat yang tertentu. Ini maksud puasa dari segi istilah. Bermakna, kalau faham daripada makna ni, kalau orang makan lepas masuk subuh, maka ia kira telah melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Tak boleh dah.
Bila ia makan tain orang apa ni, tain dah naiknya fajar, terbitnya fajar, maka batallah puasa dia. Walaupun dia salah mana? Dia ingat ke dak habis lagi waktu, dak masuk lagi waktu subuh, maka batal. Faham? Tapi kalau salah makan lain pula. Kita subuh pukul 6 dah biasa, hari pertama biasa Ramadan. Pamai subuh balik rumah pergi dapur, gok minum air. Tahu, sahur dah ingat. Gok kenyang dah habis minum air. Dah ingat puasa. Tu dak apa, dak batal. Melainkan saja minum. Hak tu diangkat dosa dan juga tidak membatalkan puasa. Tapi kalaulah kita ingat ke pukul 6, faham? Ingat ke pukul 6 subuh, rupa-rupanya pukul 5.58, 2 minit je biasa. Kita pun minum air. Tak, masuk pukul 6 minum lagi. Tak pukul 6 mana yang anggur-anggur gitu, dah waktu imsak. Orang yang makan dalam waktu imsak, walaupun tidak batal, tapi boleh lagi untuk kita makan. Cuma dia anggap pukul 6 masuk subuh. Rupa-rupanya pukul 5.58 masuk dah. Jadi dia berhenti bila makan? Dia berhenti pukul 5.59. Subuh masuk 5.58. Memang dia salah, tapi puasa pada hari tersebut dak sah dah, mana batal dah. Dak dosa. Sama juga macam buka. Orang buka pukul 7 suku, dia pakai jam hot degau. Hot sabar. Lah ingat ke masuk dah. Salah. Ialah dak dosa sebab salah. Tapi dalam mazhab kita kata maka kena qada balik, ia kira batal dah puasa dia. Faham? Jadi puasa-puasa ini iaitu menahan diri daripada sesuatu yang boleh membatalkan puasa, bermula terbitnya fajar itu masuknya subuh sehinggalah terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Kena niat. Dengan niat, mesti dengan niat. Bila kau difardukan puasa? Puasa ni bila? Puasa adakah difardukan puasa di bulan Ramadan itu di Mekah? Tidak. Para ulama mengatakan puasa itu difardukan, iaitu diturunkan arahan daripada Allah pada bulan Sya'ban pada tahun yang kedua Hijrah. Tahun 2 Hijrah baru turun perintah supaya berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi masa di Mekah kefarduan puasa belum lagi difardukan, diwajibkan ke atas umat Islam. Bila mana Nabi sampai di Madinah pada tahun yang kedua Hijrah, barulah diwajibkan, difardukan puasa. Di sana para ulama sebut, bila daripada tajuk tadi, daripada takrif tadi, ia menyebut tentang syarat-syarat dengan niat dan juga syarat-syarat dia. Maka para ulama mengatakan bahawa syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama, Islam. Syarat dia yang pertama, dia hendaklah dia orang Islam. Mana orang kafir tak wajib atas dia. Tidak wajib atas dia, maka dia kafir. Orang Islam maka wajib ke atas dia. Kemudian yang kedua, syarat yang keduanya berakal. Orang ada akal. Orang gila tak wajib ke atas dia. Orang gila tak wajib atas dia. Dia puasa kau sah ke tak? Sah, para ulama kata. Orang gila dia tak wajib ke atas dia puasa, sebab itu keluar daripada syarat wajib puasa. Kemudian syarat yang ketiganya adalah baligh. Seorang yang baligh, tak balik lagi, tak wajib lagi atas dia. Dia puasa sah tak? Sah, boleh pahala. Tapi kalau status dia atas dia wajib ke tak wajib lagi. Jadi syarat dia balik. Balik ni ke mana? Balik ni
Nak menentukan balik adalah bermimpi. Mimpi apa? Mimpi basuh. Mimpi basuh. Manakala sama ada lelaki maupun perempuan, mana yang mimpi yang sehingga menyebabkan keluar air mani, lelaki maupun perempuan. Perempuan pula, iaitu perempuan pula adalah tanda dia balik adalah keluarnya period ataupun darah haid. Hak tadi keluar air mani itu, mimpi keluar air mani laki dengan perempuan. Kemudian yang orang perempuan tanda balik adalah keluarnya haid, darah haid. Ini khusus bagi orang perempuan. Orang lelaki tak ada darah haid. Orang ada lelaki darah haid pula. Orang lelaki tak ada darah haid. Orang perempuan saja. Ada darah tu benda lain tu, bukan darah haid. Kali batu karang ke apa. Jadi hak ni orang perempuan. Dah kalau dak belaka mana? Maka dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, umur balik adalah 15 tahun. Sama ada lelaki maupun perempuan. Kita ada anak. Bila dah umur anak kita 15 tahun, jangan tanya pula. Mimpi dah lagi. Tak mimpi ke ya? Umur 20, mu mimpi lagi bang. Tak lagi 20, tak mimpi lagi. Mu tak balik lagi lah tu. Tak. Ya hak dia 15 tahun. Maksudnya dah masuk 15 tahun. Kalau kita ada anak, tak ada cucu, umur apa 15 tahun. Tak usah tanya lah, mu mimpi tak lagi. Kira automatik lalu ia jadi hukum dia seorang yang balik. Orang yang balik dah cukup umur dah. Ni kena tahu ni. Ni kalau tunggu 20 tahun tak mimpi-mimpi je. Tak balik, maka dia dah balik. Kemudian syarat yang keempat ada. Yang keempatnya adalah berkuasa itu qadirun. Qadir dia seorang yang berkemampuan untuk berpuasa. Kalau tak mampu, maka ada keadaan-keadaan yang dimaafkan untuk dia tidak berpuasa. Dia ada sebab-sebab dia lah. Kemudian hukumnya dah wajib, teman sebut tadi hukumnya wajib. Wajib ni benda mana? Yang wajib itu bila kita buat boleh pahala, bila kita tinggal berdosa. Wajib tu apa dia? Wajib itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu wa yu'aqibu wa yu'aqabu tariku. Iaitu buat boleh pahala, tinggal berdosa. Ni maksud wajib. Wajib ni kalau buat boleh pahala, tinggal berdosa semua. Faham tu? Kita sebut ni takut orang salah faham. Antara benda wajib dan sunat. Hak benda wajib, hak sunat. Contohlah, tutup aurat tu wajib. Bila dia tak tutup aurat, maka berdosa semua. Dosa. Kemudian ia pun dalam masa yang sama, walaupun dia bila dia tak tutup aurat ni, dia buat benda-benda sunat. Dia makan orang, dia sedekah apa sebab. Orang-orang tak payah kata tak apa, tak tutup aurat pun. Ia bagus derma semua korang. Derma semua. Ialah derma tu sunat. Sunat. Boleh pahala. Bila tak tutup aurat ni, berdosa semua. Nabi sebut. Nabi kata, bahayanya dosa ni, kena ingat tu, kena faham. Bahaya dosa ni Nabi kata, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dosa itu ianya ibarat macam api. Manakala pahala macam kayu api. Bila nyala api tu ibarat macam dosa, maka kayu tu macam pahala. Maknanya kalau ada pahala ada dosa, maka letak kayu tu, kalau kita tak tobat, maka api tu yang akan mamuh kayu tu sehingga tak ada. Habis pahala. Dan tak dinafikan juga dalam masa yang sama fungsi pahala itu adalah memadamkan dosa dalam masa yang sama. Tapi faham tak? Ia tak tutup aurat, dosa barat api. Maka sedekah, ia bila sedekah macam air, ibarat macam air. Ia sedekah pak memadamkan api.
Tidak tak orang pula, nyala pula api. Buat pula. Jadi, faham tak? Nak royaknya apa? Nak royaknya hak wajib, dia kena buat. Kalau mau tinggal, dosa sama. Mayar gitu juga. Mayar tu wajib. Bila tinggal berdosa. Yelah derma ni suka derma, betul. Tapi derma tu sunat. Mayar tu wajib. Wajib dengan sunat, tak boleh lawan pahala wajib. Dan dosa meninggalkan kewajipan itu sangat besar. Kena faham dalam bab tu. Kalau ada apa hasil petulis kau. Sehingga tukar bimbo dahulukan hak sunat mengenepikan hak wajib. Padahal kena mendahulukan wajib daripada sunat. Oleh sebab itulah hukumnya orang yang mengingkarinya, orang yang kata puasa ni tak wajib dah. Kenapa puasa-puasa zaman ni? Kita kalau puasa ni jadi dakwah, orang Islam jadi dakwah. Ada kan golongan-golongan orientalis, golongan-golongan yang menentang Islam ni, kata Islam tapi tak baik pada Islam. Dia kata puasa ni sebenarnya melemahkan umat Islam, jadi kita tak boleh puasa. Faham? Bila puasa jadi dakwah, bila dakwah maka menyebabkan Islam jadi mundur, jadi tak maju. Kalau hari tak puasa boleh kerja rapat perkonan contohnya. Hari puasa pukul 4 berhenti dah. Dah tak maju tu. Ya, sebab itu puasa ni percanggahan dengan realiti ataupun keadaan hidup semasa ni. Dia pakai gitu. Maka tak boleh pakai dah. Dia kata puasa ni tak wajib. Kalau dia kata gitu, maka jatuh hukumnya murtad. Cek dulu tengok buat apa kata gitu. Orang terang dah gini-gini lawan juga. Suruh dia tobat, tak jadi apa juga. Suruh dia tarik balik kenyataan tu, tak ada apa juga. Maka jatuh hukum dia murtad. Adapun orang yang meninggalkannya sebab malah, orang suruh puasa dia malah. Kadang cari plastik hitam, beli. Ni kalau tak ada mu tahu puasa wajib, tahu dah pun tak puasa. Dogok dia malah tu. Tu jadi fasik hukum dia. Walaupun tidak jadi, taklah keluar pada agama dia, agama Islam, tetapi dia hukum-hukum seorang yang fasik, yang melawan perintah Allah, yang tak takut kepada Allah Ta'ala. Sebab bila mu tinggal dia wajib, maka mu seakan-akan mencabur Allah Ta'ala dalam hukum. Sebab itu dia sebut orang ni, orang yang mengingkarinya jatuh hukum kafir. Sama seperti yang diperlakukan terhadap orang murtad, iaitu cara dia mula-mula minta dia taubat. Kalau dia tak boh, dia tak taubat juga, maka dia jatuhkan hukuman bunuh. Kemudiannya kita pergi pula, ulama-ulama sebut pula syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang disebut juga oleh ulama, iaitu syarat sah puasanya ada 5. Yang pertama Islam. Syarat sah puasa itu yang pertama ada Islam. Yang kedua mumayyiz. Jadi pertama syarat di Islam. Mana orang kafir kalau dia puasa pun tak sah. Kata aku nak puasa pun munggah boleh. Itu saing dengan Cina contohnya. Tak. Tercaya saing orang bukan Islam. Dia tengok kita puasa, dia pun nak puasa etik. Esok aku nak puasa etik pun musau pukul apa. Tahu? Dia pun sahur. Ada apa kita mula dah sahur, dia pun sahur, boleh makan dah, dia ingat. Lagi gaib dia buka. Yang tak aku buka kat apa mau ke puasa. Di sisi Islam dia tidak sah. Sebab apa dia bukan Islam. Kalau ada sungguh kita bagus. Royak dia mempuasa saja tak sah juga, baik masuk Islam. Sah lalu. Contohnya itu cara kita berdakwah. Jadi syarat pertama adalah Islam, syarat sah, syarat untuk menjadikan puasa itu sah. Yang kedua mumayyiz. Budak itu mayit. Walaupun tidak balik lagi, dia mayit. Faham? Dia mayit. Mayit ni mana? Dia boleh membezakan mana baik dan juga mana yang buruk walaupun tidak balik lagi.
Contoh budak je 1, je 2, je 3, dia mayit dah. Dia puasa, maka sah puasa dia walaupun dia belum lagi baligh. Sah puasa dia. Jadi budak-budak ni kita ajar dah. Kita ajar dia puasa. Kita dulu zaman budak-budak, ayah mak juga, ayah mak ada sama orang ngopo. Bapa nak menggalakkan kita ni puasa. Bagi ayah banyak sikit. Mak kedekut sikit 5 sen je sehari. Tahu? Ayah siap sehari contohnya. Banding. Jadi budak-budak ni dia kena ada cara untuk tasjid dia. Nak so dia jadi sungguh. Menggalakkan dia biar dia buat. Jangan kata tak boleh kita dah ikhlas. Dia budak-budak bukan reti sangat ikhlas. Cuma nak ajar dia ibadat, nak ajar dia berlaku. Nak ajar dia menahan diri daripada makan ataupun buat benda yang membatalkan puasa, bermula daripada masuk waktu subuh sehinggalah terbenamnya matahari, itu masuknya waktu maghrib. Jadi ni cara dia nak didik budak-budak daripada kecil lagi. Kita nak ajak budak-budak ni biar dia kecil lagi. Samalah juga kita nak ajak mari surah sejid pun masa kecil ni. Masa budak-budak ni. Masa kalau rendah tu ajak dah mari surah sejid. Mari dengar. Berapa biaya biasa. Dan kalau menengah ni payah sikit. Buat haluan diri dah. Anak-anak ni gitu. Di atas masing-masing. Ada orang yang memang dia kira lagi muda nikah, mau kena ikut ayah. Atas masing-masing. Atas cara didikan masing-masing. Tapi ada orang dia kira lepas bila masuk kalau nengah ni tak apa tu mana dah. Apa kira besar dah. Bila dam besar baru nak erat, dia jadi terlambat dah. Jadi orang panggil kejut dah. Kejutan dah. Jadi tak biasa dah, dia jadi kekok dah. Sebab itu orang mula semenjak daripada kecil lagi. Sebab itulah Nabi sebut ataupun kata-kata mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu bermula daripada buaian sehinggalah ke liang lahat. Mana start pada bawah. Start daripada betul buluh, mula daripada rebung dia lagi. Nak suruh jadi nak pergi ke mana. Itulah garis panduan yang diletakkan oleh para cendekiawan. Kemudian yang ketiganya berakal. Ia berakal, sahnya ada seorang yang berakal. Yang keempat syarat sah puasa adalah dalam waktu yang diharuskan berpuasa. Sahnya puasa itu adalah pada waktu yang diharuskan berpuasa. Manakala kalau pada waktu yang tidak diharuskan berpuasa, maka tidak sah puasa tersebut. Itu waktu yang haram puasa, maka tak boleh puasa. Hari yang haram puasa tak boleh. Kalau puasa ianya berdosa dan juga tidak sah puasa tersebut. Maknanya ia ganti puasa pada hari yang diharamkan puasa, maka berdosa dan tidak sah puasa tersebut. Kalau sunat tu tak kisah mana. Mungkin orang niat ganti fardu. Maka kalau puasa pada hari yang tidak dibenarkan oleh syarak, maka puasa itu tidak sah. Tak jadi, tak dikira, lapos saja. Kemudian yang kelima syarat sah puasa, suci daripada haid dan juga nifas. Mana syarat sah puasa, suci daripada haid dan juga nifas. Bermakna sini ia bukan syarat sah dia suci. Kalau mayang syarat sah dia ada suci daripada hadap sah dan juga ada kecil. Nak mayang ni syarat sah semayang itu bebas daripada hadap kecil dan juga hadap sah. Puasa dah. Jangan kata nak masuk puasa dah ni, nak masuk subuh ni nak ambil mayang dulu kan tak sah pula puasa. Dah. Lepas dah akhir. Jadi dia kena bebas daripada suci pada haid dan juga nifas. Bermakna suci itu
tidaklah menjadi syarat sah puasa. Maknanya kau ada. Contohlah. Malam-malam Ramadan contohnya. Bukan siang. Malam kita buat hubungan suami isteri. Letisan kejut-kejut masuk dah subuh. Contohnya. Masuk dah subuh. Ada dah sahur dah. Itu tidak diwajibi. Lepas tu puasa sedekah tak boleh puasa. Boleh puasa sah, ada masalah. Sebab bukan syarat sah puasa. Bebas daripada nafsu melahirkan. Itu bebas daripada haid dan juga nifas sahaja. Maksudnya lepas pada tu kita mandi wajib. Tempat-tempat yang hanya dibenarkanlah, maksudnya kalau kita nak bersih hidung kita hanya memadai kita bersih bahagian tepi-tepi saja, tak perlulah sedut sampai masuk ke dalam sehingga boleh menyebabkan batal puasa. Telinga pun kita juga biar-biar ni padang dah. Tak perlulah kita tuang air pada dalam sehingga boleh menjejaskan puasa kita. Jadi itu syarat sah puasa ada 5. Kemudian dalam kitab pula ada menyebut rukun puasa, iaitu kefarduan puasa. Maksudnya rukun ini makna kena ada ni, kalau tak ada tak sah, tak jadi. Maka rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Rukun puasa yang pertama adalah niat, kena niat. Itu niat pada malam sebelum hari puasa. Penentuan jenis puasa berulang-ulang pada setiap malam. Ini tak ada khilaf lah. Makna pokoknya bila masuk Ramadan, maka pada malam sebelum hari berpuasa wajib kita berniat. Lepas tu kadang-kadang seorang yang ambil inisiatif ataupun seorang yang ambil inisiatif masa malam tarawih hari pertama tu, esok masuk 1 Ramadan, dia pakat niat ramai-ramai supaya orang alert ataupun ingat. Nawaitu sama radin an adai fardi syahr Ramadan fi hadhihi sanah fi hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa pada esok hari, iaitu di dalam bulan Ramadan tahun ini, kerana Allah Ta'ala. Jadi setengah ulama berpendapat mana padang dah sekali kita rakung untuk sebulan. Itu. Tapi pendapat dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan mestilah kita niat tiap-tiap malam. Jadi maka nak lari pada khilaf ke mana? Maka pendapat mengatakan pada hari yang pertama tu dia niat dah untuk berpuasa sepanjang sebulan. Tahu? Ni pula ayah cik pun ada sebut dulu. Tahu? Sebab apa memadai itu, kalau kita kira bulan Ramadan, orang bangun tu memang orang niat untuk berpuasa. Orang sahur tu niat nak puasa tu. Tahu? Berbeza dengan bulan-bulan lain. Bila Ramadan ni memang dah jadi adab orang bangun tu adalah berniat untuk sahur, untuk berpuasa. Kemudian rukun yang keduanya adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini rukun ni. Mana pertama niat, yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Kena sekat, jangan masuk benda yang boleh menyebabkan bila kalau kita buat terbatallah puasa kita. Maka apakah perkara yang membatalkan puasa itu? Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga tekuk, hidung, telinga. Jadi hak ni dibahaskan oleh panjang lebar oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia kira rongga belaka. Dia kira rongga. Dalam mazhab lain selain pada Imam Syafi'i tidak mengatakan sedemikian. Dia mengatakan yang masukkan rongga itu hanyalah tekuk saja. Dah atas hidung je kok, sebab ia sambung ke rongga. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i dia kata dalam bab istinsyaq sunat memasukkan dalam hidung bila mana ambil wudu, maka
Imam Syafi'i sebut bahawa bila siapa dekat istisyak, bila tiba bulan puasa, jangan seduk terlalu kuat melampau, hanya memadai kalau kira sikit kemudian seh. Tak perlu buat macam biasa. Tak perlu. Sehingga boleh menyebabkan orang panggil memudaratkan puasa kita, maksudnya terbatalnya puasa kita. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Jolok tekak, anak tekak dia nak suruh muntah, maka batal. Kalau tak sengaja tak apa. Dah ada jenis gosok gigi yang geli tekak, gosok gigi wek. Tapi kalau dia tahu dah memang kalau kamu tahu kalau buat gitu, jangan tebing. Faham? Hari biasa kalau dia gosok gigi, muntah suruh. Dia memang goliknya gitu. Bila bulan Ramadan jangan dia buat gitu. Sebab tahu dia seakan-akan sengaja. Jadi perkara yang membatalkan yang kedua adalah sengaja muntah. Cocok anak kau nak suruh muntah. Yang ketiganya berjimuk atau bersetubuh di siang hari. Berjimuk, bersetubuh di siang hari. Kemudian yang keempat, jadi ni jimuk bersetubuh ni laki bini lah. Laki bini ke ataupun berzina ke, maka batal puasa. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau tak sengaja seperti mimpi ataupun khoya, tak batal. Mengeluarkan mani dengan sengaja, sama ada lelaki ataupun perempuan, ataupun bahasa setelah ini beronani, maka batal puasa tersebut. Kalau tidur siang hari mimpi, tak apa, bukan sengaja. Tidur alik-alik tidur, mimpi basah, maka tak batal. Mandi wajib lepas tu. Atau khoya, tak batal lagi, walaupun khoya tidak batal lagi. Kemudian yang kelima, membatalkan puasanya adalah seorang yang bertukar status daripada berakal jadi gila. Pagi tadi molek lagi, tahu siapa tu hari jadi gila, maka batal puasa dia. Kemudian yang seterusnya, perkara yang membatalkan puasa itu keluarnya haid atau nifas atau wiladah. Keluar haid, keluar nifas ataupun darah wiladah, maka ianya batal puasa seseorang itu. Batal. Yang seterusnya, yang terakhir adalah murtad. Murtad, seorang itu puasa kemudian tengah hari itu dia murtad, maka batal puasa dia. Ada mungkin jenis murtad. Molek Islam, molek tengah siang, tengah hari lagi istihad jadi murtad pula. Jadi bahas sungguh. Macam baru ni istihad nak keluar pada Islam. Tak puas hati. Boleh wakil ke wakil tu. Jadi murtad. Kerana apa? Kerana tak puas hati dikenakan hukuman apa. Jadi cara menentukan awal Ramadan, dia ada cara-cara. Cumanya learning kita serah kepada pihak berwajib. Kita tak payah duk sibuk sangat lah. Tu nak kira tu ni, kita ada pihak berwajib, dia ada cara untuk nak cek bilakah lahirnya anak bulan. Anak bulan ni beranak. Beranak lah istilahnya. Ikut ilmu falak, dia tahu sesuatu yang kita tak nampak dengan mata kasut. Ya saudara bincang, aku dapat esok mungkosa lalu aku nak cek dulu anak bulan ada lagi. Tak payah-payahlah. Tak payah ada khilaf dalam bab ni. Tadi tengok, ada pihak berwajib, dia termasuk kerajaan, pemegang mahu besar raja-raja isytihar esok puasa lah. Kemudian isytihar pula masuk raya, kita raya lah, tak payahlah nak buat mazhab sendiri contoh. Ada juga yang buat mazhab sendiri, ikutlah, ada khilaf sikit-sikit, maka kerajaan ataupun pihak berkuasa lah yang menyatukan umat Islam. Tak perlu nak faham ikut. Kena faham tu. Sebab saya sebut ni ada jenis gitu. Dia kira apa mau ikut lah. Pemegang mau besar aku nak tengok lu. Aku nak tengok lu.
Dah perlu dah. Ni bab untuk kesatuan umat Islam, serah pada pihak berwajib. Bukan benda-benda. Jadi kemudian di sana ada juga disebut dalam kitab orang yang dibenarkan untuk berbuka. Ada orang yang dibenarkan tu. Mana dia status dia dibolehkan untuk dia berbuka kalau nak berbuka. Yang pertama orang yang musafir, lebih daripada 2 marhalah, tidak bertujuan maksiat, dia boleh buka. Faham? Macam kita nak musafir, bila kita musafir lebih 2 marhalah, dari segi kelayakan untuk berbuka layak dah, sebab kita memegang status seorang musafir. Kita tak mau berbuka kat dari kita. Faham? Tu dalam mazhab kita. Dalam mazhab lain, tu mazhab, saya dengar mazhab Hanafi ke mazhab Hanbali lupa dah. Maknanya kalau orang tu musafir, maka kena buka. Berdasar pada ayat Quran. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Mana kalau orang tu orang yang sakit, orang musafir, maka dia kena puasa hari lain. Faham? Mazhab selain pada mazhab Syafi'i, saya lupa dah mazhab mana, sama ada Hanafi ataupun Hanafi ataupun Hanbali. Maknanya kata kalau kita musafir, maka kena buka. Tapi Imam Syafi'i berpendapat ayat Quran takwilan barang siapa yang musafir ataupun sakit, jika sekiranya dia berbuka, maka ia ganti hari lain. Jadi orang yang dibolehkan berbuka itu sebutkan pertama tadi orang yang musafir. Yang kedua, orang tua yang tak mampu nak puasa, maka tak wajib berpuasa dan tidak wajib qada, tetapi dia kenakan fidyah. Kemudian yang ketiga, orang yang dibenarkan berbuka itu orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, tak wajib puasa dan tak wajib qada, tapi wajib bayar fidyah. Kalau sembuh kena qada. Kemudian yang keempat, orang yang dibenarkan berbuka adalah orang yang sedang mengandung, orang puan sedang mengandung atau menyusukan anak. Ini ada pula perbahasan dia pula. Orang puan sedang mengandung dan tengah menyusu anak. Mengandung maknanya belum beranak. Tadi yang kedua situasi yang mengandung, maknanya ia menyusu anak. Maknanya yang pertama, jika ia bimbang kesihatan dia wajib qada. Maknanya dia bimbang, apa dia buka sebab dia bimbang memudaratkan diri dia, maka wajib qada. Kalaulah situasi yang kedua, jika bimbang anak, dia bimbangkan anak yang mengandung, dan nasihat doktor kata negara anak gini awak tidak sesuai untuk puasa, sebab anak ni perlu makan ke apa tak kira lah. Maka dia kata takut mudaratkan anak, maka macam mana nak buat? Maka wajib qada dan juga wajib bayar fidyah. Kemudian situasi yang ketiga, jika bimbang anak juga diri sendiri. Kalau bimbang diri dia dan juga bimbang terhadap anak juga dalam masa yang sama, maka wajib qada dan juga fidyah. Itulah beberapa perkara yang boleh kita sebut dalam apa yang peringatan lah sebelum kita masuk bulan Ramadan ini. Dan insya-Allah dah banyak lagi perbahasan berkait dengan ini. Kita tak sempat untuk kita bincang keseluruhannya, tapi insya-Allah lah dah semakin hampir kita dengan Ramadan ni, kita buatlah persiapan. Dan ingatlah, tanda orang beriman adalah orang yang bergembira dengan kedatangan Ramadan. Kalau kita rasa happy dekat Ramadan, sukanya aku, mana tanda ada iman. Nabi kata gitu. Sebaliknya, orang jadi rasa tak berahi. Allah, susah hati masuk Ramadan, padahlah aku lapar lah apa ni, lewat kerja berat. Gitu tanda orang kurang imannya. Kalau ada berasa gitu, hendaklah upgrade imannya, biar jadi berasa gembira dengan kedatangan Ramadan. Subhanallah, suka. Jadi insya-Allah semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini lebih baik pada tahun-tahun yang lain, insya-Allah. Yang baik pada Allah yang Maha Kuasa dan saya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.